Ini pun di antara ayat ya kita kena tahu asbabun nuzul ya. Allah Ta'ala turunkan ayat ni untuk membela sahabat Nabi iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipersendakan oleh musuh agama. Cerita dia, satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia jalan-jalan dia jumpalah satu kelompok Yahudi sedang berkumpul. Kelompok Yahudi ini duduk berhimpun, duduk khumung. Mereka duduk khumung, ulama mereka yang dikenali sebagai Finhas, nama dia. Daripada Yahudi Bani Marsad. Jadi apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengar Yahudi ni beritahu tentang keburukan agama, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata kepada dia, wahai Finhas, ittaqillah, hendaklah kamu takut pada Allah. Berapa kalimah ni Sayyidina Abu Bakar guna kepada Ahlul Kitab ni? Sebab Ahlul Kitab juga mendakwa Tuhan dia Allah. Dia mengaku agama yang dia anuti itu agama Allah juga. Maka Abu Bakar beri peringatan kepada dia, takutlah kepada Allah. Dan Abu Bakar kata lagi, wa amin, dan berimanlah kamu. Wa saddiq, dan juga benarkanlah. Maksudnya hendaklah kamu membenarkan Muhammad sebagai Rasul dan juga utusan Allah. Abu Bakar bersumpah demi Allah, sebenarnya kamu golongan Yahudi ni tahu bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kerana telah disebut dalam kitab Taurat dan juga telah disebut dalam kitab Injil. Kemudian Abu Bakar kata lagi, setelah mana dia suruh Yahudi takut kepada Allah, suruh Yahudi beriman, dan suruh Yahudi mentasdikkan, membenarkan Nabi kita, dan Abu Bakar beritahu kepada mereka, iqtaridillaha qardan hasana, hendaklah kamu beri pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik pinjaman. Ayat ni ayat yang telah kita baca yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Mana beri pinjaman ni hendaklah kamu infakkan. Itu mana sebenar. Apabila Finhas ni dia dengar, dia kata, kamu menyangka Allah Ta'ala ni, kamu mendakwa dan menyangka Allah Ta'ala ni suruh beri pinjaman kepada dia. Jadi kata Finhas, kalau seperti manalah yang kamu dakwa Abu Bakar, Allah Ta'ala minta pinjam, ni maknanya Allah Ta'ala tu fakir, miskin lah dia. Allah Ta'ala tu miskin. Dan kami kaya. Apa? Sebab Allah minta dengan kita. Yahudi kata, kami ni kaya, muka Tuhan minta dengan kita. Sebenarnya daripada perkataan Finhas tu, dia mempersendakan Abu Bakar. Dia guna kalimah yang Allah turunkan dalam kitab dia untuk mempersendakan Abu Bakar dan juga memperlekehkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Makna tu sebenarnya mudah difahami. Apabila Allah kata
Siapakah may yukridullaha qardan hasana? Siapakah yang sanggup memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang sebaik-baiknya? Maknanya Allah nak beritahu siapakah yang sanggup menginfakkan harta dia. Kenapa Allah guna kalimah pinjaman? Allah nak supaya hamba ni faham amalan infak yang dia laksanakan tu akan dapat semula pulangan dia. Tidak payah nak faham. Jadi kata Finhas kepada Abu Bakar, izan, kalau begitulah seperti mana yang kamu kata, bermakna Allah tu fakir lah. Allah miskin lah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia dengar kalimah ni, dia tumbuk Yahudi. Dia sekuat hati dia atas muka. Apabila dia tumbuk Yahudi tadi, maka Yahudi pun pergi mengadu kepada Nabi. Ada perangai Ahlul Kitab. Selepas peristiwa tu Yahudi Finhas tadi pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, kamu tengok kepada sahabat kamu, merujuk kepada Abu Bakar, apa yang dia telah lakukan kepada saya, atas saya. Dia tumbuk saya. Jadi adab Nabi, apabila laporan mari daripada sebelah pihak, Nabi tidak akan mudah menerima kenyataan daripada sebelah pihak. Bahkan Nabi akan tanya kedua-dua dalam proses, dalam usaha untuk nak tabayun, nak tengok bukti. Maka Nabi pun tanya Abu Bakar, apa perkara kau yang mendorong kamu Abu Bakar buat lagu ni siapa pukul orang ni? Tu pun Abu Bakar tumbuk sedah ya. Abu Bakar kata, kalaulah tidak kerana perjanjian yang telah tertera di antara Nabi dengan Yahudi pada masa tu, memang Abu Bakar kata aku akan kerak dia tekuk kamu. Selembut-lembut Abu Bakar tu marah dia. Lalu Abu Bakar pun royak kepada Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya Yahudi ni dia telah keluarkan satu ucapan qaulan azimah, satu ucapan yang sangat berat, sangat teruk, sangat dahsyat kata-kata dia. Jadi Abu Bakar kata, aku marah kerana apa? Aku marah kerana ucapan dia tu. Abu Bakar pun beritahulah. Abu Bakar cerita balik kepada Rasulullah apa yang telah diucapkan oleh Finhas. Tapi oleh kerana di pihak Abu Bakar tak ada bukti. Di pihak Abu Bakar ni sorang-sorang dia. Moga Abu Bakar mari dalam majlis Yahudi. Tak tahu kan Yahudi nak backup Abu Bakar. Jadi Finhas, apabila Abu Bakar royak perkara sebenar kepada Nabi, perangai Yahudi ni, dia royak kepada Nabi, ya Muhammad, nah, ma qultu zalik, aku tak kata lagi tu. Abu Bakar ni rekod cerita. Abu Bakar rekod cerita. Jadi di pihak Abu Bakar tu, Abu Bakar tak dapat nak datangkan bukti di atas kebenaran kata-kata dia. Moga Nabi dia akan buat keputusan berdasarkan zahir. Siapa yang boleh datangkan bukti, maka Nabi akan buat keputusan berdasarkan bukti. Sebab tu berlaku peristiwa dalam masalah perebutan harta ni, kadang-kadang Nabi buat keputusan berpihak kepada orang yang tidak berhak. Memang berlaku. Kenapa? Kerana bukti zahir. Empunya harta itu sebenarnya adalah sahabat Nabi. Tapi tidak memihak kepada dia. Kenapa? Kerana tak ada bukti dengan dia. Kerana tu ya. Sebab tu Nabi kata, siapa-siapa yang mengambil hak berdasarkan keputusan yang telah aku buat, sedangkan perkara tersebut tidak benar, orang ni tak selamat daripada api neraka. Nabi kata, walaupun aku buat keputusan memihak kepada dia. Cuma kaedah undang-undang dia kena ikut berdasarkan fakta. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dia tidak salah. Jadi dalam peristiwa ni, oleh kerana Abu Bakar tu tidak dapat nak kemukakan bukti di atas tindakan dia. Sebab itu dakwaan daripada pihak Abu Bakar. Dakwaan Abu Bakarnya,
Tak, kita kata dia kerana apa? Kerana kita marah dia telah mengeluarkan satu kenyataan yang buruk tentang Allah Ta'ala. Dia keluarkan satu kenyataan yang sangat dahsyat tentang Allah Ta'ala. Ekoran daripada tu saya marah. Dan sifat Abu Bakar ni dia tak akan marah kalau bukan kerana Allah. Sifat orang mukmin. Jadi Abu Bakar kata saya marah kepada dia tu kerana Allah. Disebut dalam riwayat. Jadi ekoran daripada tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni nak beritahu kebenaran berpihak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah berfirman, laqad sami Allah. Sesungguhnya Allah memang dengar. Allah beritahu dia dengar ni, nak cakap apa ni, nak ayat apa? Bukan dengar saja, dengar untuk dibalas. Allah memang dengar qaulal ladzina qalu, perkataan mereka alladzina sini Yahudi. Allah memang dengar perkataan Yahudi yang telah berkata innallaha faqirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni miskin. Fakir. Wa nahnu aghniya, dan kita ni kaya. Kenapa? Sebab Allah minta daripada kita. Sebenarnya perkataan minhas ni lebih berat lagi daripada tu. Nah, dia kata apa? Berdasarkan kepercayaan Yahudi, dalam agama Yahudi yang dianuti oleh Yahudi daripada dulu sampai hari ini, riba tidak haram. Dia kata riba tidak haram. Jadi kerana Allah berhajat kepada kamu, sebab itulah Allah larang riba daripada kamu. Allah haramkan riba terhadap kamu. Dan Allah halalkan riba untuk kami. Allah beri riba untuk kami, maknanya Allah nak mengkayakan kami. Dan jadi kami sabit dengan sebab apa? Dengan sebab Tuhan luluskan riba untuk kami. Untuk kamu tak boleh. Ini semua kalimah-kalimah provok dia. Kalimah-kalimah yang dia mempersendakan agama. Jadi mereka-mereka yang memiliki sifat Yahudiyah, dia akan kecek guna cara yang sama. Kadang-kadang suatu firman Allah yang Allah sebut dalam kitab dia, nak faham zahir tu memang tak boleh. Secara hakiki makna tu tak boleh nak faham. Tapi Allah memang sebut lagi tu. Allah dah juga bersuruh dia sebut lagi tu. Sampai tahap mereka mempersendakan kalau betul lah Tuhan begini-begini, maknanya beginilah Tuhan. Buat nyanyi, buat menyanyi. Jadi Yahudi ni, dia ambil perkataan Abu Bakar kata, hendaklah kamu beriman, bertakwa kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan tasdikkanlah utusan Allah ni. Dan Abu Bakar kata, hendaklah kamu beri pinjaman. Orang Arab pada masa tu faham. Kalimah beri pinjaman ni maknanya Allah Ta'ala menuntut amalan infak daripada kamu. Sebab infak ni dia bukan kata kamu mengalami kerugian harta, tidak. Dia akan dapat semula kepada kamu seperti mana orang yang memberi pinjaman duit dia kepada orang, satu masa nanti orang tu akan bayar balik. Jadi dia akan dapat semula hak dia. Maknanya beri pinjam ni dia tidak rugi. Jadi dia buat mengaji. Jadi mereka kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni fakir. Wa nahnu aghniya, dan kita ni kaya-kaya belaka. Sebab tu Allah Ta'ala minta dengan kita. Allah beritahu sanaktubu ma. Inilah yang dimaksudkan dengan sami Allah. Sanaktubu ma qalu. Kami pasti akan catat, akan tulis apa yang mereka telah katakan sebagai bukti. Jadi awal ayat tadi sebut sami'an ni bukan nak ayat Allah Ta'ala dengar mata-mata, tak. Tapi Allah beritahu di sebalik dia dengar tu, dia nak ayat, dia akan hukum lah. Dia akan balas. Bukti dianya sanaktubu ma qalu. Allah beritahu kami pasti akan catat apa yang mereka telah ucapkan, apa yang mereka telah katakan, iaitu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Jadi kami akan tulis, kami akan catatkan dalam buku lembaran catatan amal, dan apabila pergi ke akhirat nanti kami akan hukum berdasarkan ucapan mereka. Sampai di sini perkataan tu kalau salah yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala,
dia juga dikira salah satu daripada amal yang manusia akan dihukum berdasarkan amal dia buat. Kalau baiklah ucapan dia, maka balasan baik. Kalau buruk ucapan dia, maka akan dibalas dengan keburukan. Allah beritahu juga, kami juga akan catat qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Perbuatan bunuh para nabi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Perbuatan bunuh para nabi. Mana tu nenek mereka dulu telah bunuh para nabi. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Persoalan timbul sini. Ayat ni disebut tentang Yahudi semasa dia panggil. Maksud Yahudi semasa Yahudi muasarah ni, Yahudi yang hidup pada zaman Nabi. Yahudi yang hidup pada zaman ayat ni diturunkan. Sebab ia mengungkapkan kalimah innallaha faqirun wa nahnu aghniya ni bukan Yahudi dulu dah. Yahudi masa zaman Nabi. Apa kaitan pula dengan pembunuhan para Nabi? Sebab Yahudi yang hidup zaman Nabi tak sabit mereka bunuh para Nabi. Dan memang mereka tidak pernah bunuh mana-mana Nabi pun. Yahudi yang hidup zaman Nabi. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut kesalahan nenek moyang mereka kepada mereka? Seolah-olah mereka tu bunuh. Sebab kalau tengok dhamir qatlahum, perbuatan bunuh mereka. Seakan-akan dhamir hum mereka tu kembali kepada qalu, orang yang kata, ataupun alladzina qalu, mereka-mereka Yahudi yang kata innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Maknanya seolah-olah kesalahan ni memang mereka buat, sedangkan mereka tak bunuh Nabi. Jawab dia, Yahudi yang hidup zaman Nabi, ia mengungkapkan kalimah innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Mereka berakidah, mereka percaya sama sebiji kepercayaan dan juga akidah nenek moyang mereka. Dan mereka redha terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tok nenek mereka dulu, iaitu tok nenek mereka bunuh nabi-nabi terdahulu, mereka setuju. Ataupun dengan kata lain, mereka redha. Cuba, tak apalah, apa nenek moyang kita buat itu tidak salah. Jadi oleh kerana mereka meredai perbuatan tok nenek mereka dulu yang pernah bunuh para nabi, walaupun mereka tidak bunuh, maka dia dikira bunuh juga. Ini kaedah dalam agama. Kita tak buat maksiat tu, tapi kita setuju dengan perbuatan maksiat tu. Kita tak buat, setuju saja. Apa masalah? Contohnya, walaupun kita tidak buat, dicatat kita ni dosa berkongsi dengan orang yang buat. Cuba orang tak buat, nah, tapi dibalas dengan dosa sama seperti mana buat. Atas dasar apa? Atas dasar kerana setuju. Jadi oleh kerana Yahudi semasa, Yahudi muasarah yang hidup pada zaman Nabi, yang hidup pada ketika ayat Quran ni diturunkan, dia punya kepercayaan tak berubah daripada tok nenek mereka dulu. Maka Allah Ta'ala sebut juga, Allah nak beritahu, kami akan catat apa yang mereka sebut tadi. Allah Ta'ala miskin, kita ni kaya. Dan juga Allah akan catat segala perbuatan-perbuatan yang mereka setuju yang dilakukan oleh tok nenek mereka. Mereka tak buat ni, tapi mereka dapat juga saham. Sebab apa? Sebab dia serupa. Sebab tu larangan daripada menyerupai sesuatu kaum. Larangan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru ataupun menyerupai sesuatu kaum, maka dia akan dikira daripada kaum tersebut. Sebab apa? Sebab bila menyerupai itu maknanya banyak benda setuju tu. Banyak perkara yang dia setuju. Walaupun dia tak buat, tapi dia setuju. Setuju tu saja. Maka dikira dosa dan kesalahan sama. Dan apabila kembali ke akhirat nanti, ini sebagai bentuk takhwif, wa naqulu, dan kami akan berkata di akhirat nanti, zuqu azabal hariq, daklah kamu rasa, daklah kamu semua rasa azab ya al-hariq, yang membakar. Ini dia panggil ta'zib rohani. Sebab azab jasmani mereka memanglah mereka dihumbal dalam neraka dah. Kemudian nak seksa pula rohani, kata pula. Orang ni kalau dia kena pukul saja, dia tak berasa mana.
kalaulah tidak dilontar dengan kalimah-kalimah yang menyakitkan jiwa, hak ni bahaya. Manusia biasanya kalau bos kodah kena rotan, kena pihak kau, kena katak kau, tanpa dilemparkan dengan apa-apa perkataan yang boleh menyakitkan jiwa ni, kadang-kadang dia pakai suluh situ je. Tapi kalau jasad dia, jasmani dia tu udahlah kena katak, lepas tu kena kata pula badanmu, rasamu, ini yang menyakitkan jiwa. Inilah kadang-kadang daripada perkataan inilah menyebabkan manusia tu sifat dendam apa bila-bila. Sebab dia rasa jiwa dia terseksa. Jadi kaedah Allah Ta'ala guna untuk nak mengazab mereka-mereka yang dalam kehidupan dunia ni yang bersifat degil ni, Allah akan guna dua-dua bentuk seksa. Seksa jasmani mereka dan juga seksa rohani. Nah, ini dia panggil ta'zib rohani. Cara Allah Ta'ala nak azab ataupun nak hukum rohani, Allah akan kata lagi macam kalimah nak mengejek mereka. Sekarang ni rasalah azab yang membakar, sedangkan mereka dah rasa dah. Zalika, yang demikian azab yang sangat teruk yang Allah Ta'ala timpakan di akhirat itu dengan sebab apa? Bima qaddamat aidikum, dengan sebab dosa-dosa dan juga kesalahan yang telah dilakukan oleh tangan kamu. Sini kaedah biasa dalam kaedah balaghah dia panggil zikrul juz'i. Sebut satu juzuk daripada anggota yang disebutnya tangan. Nah, yuridu bihil qullah, yang dikehendaki daripada kalimah tangan ni maknanya seluruh anggota lah. Cuma oleh kerana perbuatan tu ghalib dibuat dengan tangan, jadi kadang-kadang ada juga perbuatan dibuat dengan lidah, kadang-kadang ada juga perbuatan dilakukan dengan kaki dan sebagainya, tetap dikira sama, masuk dalam juga konteks ayat ni. Dan apabila mereka dihukum di akhirat nanti, takut-takut ada pula manusia kata Allah Ta'ala ni zalim kerana menghukum hamba dia. Allah beritahu dia tidak menzalimi hamba dia. Wa annallaha, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bizallamin lil abid. Allah guna kalimah zallam, kalimah sirah mubalaghah, nak beritahu penafian daripada Allah Ta'ala sifat zalim. Maknanya Allah nak beritahu dia tidak menzalimi, tidak pernah dan tidak akan menzalimi mana-mana hamba dia. Jadi kalimah zalam mubalaghah, takkid untuk menguatkan dia tidak menzalimi hamba, untuk menafikan dakwaan kalau adanya di antara manusia yang mendakwa Allah Ta'ala zalim. Antara di ayat mereka lagi, perangai Yahudi lagi, Allah cerita lagi dalam ayat 183. Allazina qalu, mereka yang berkata. Allazina ni dia panggil badal kepada allazina qalu innallaha faqir. Mana di antara sifat mereka laginya adalah mereka berkata, mereka mengadakan di ayat palsu kerana nak tolak kebenaran. Cara Yahudi ni, dia nak tolak kebenaran yang disampaikan kepada dia, kadang-kadang dia mudah-mudah ya buat dakwaan palsu. Dia kata, kita jumpa dah dalam kitab, tak boleh ikut ajaran demo, dalam kitab kita ajar lagi tu. Padahal tak ada dalam kitab dia. Ini dipanggil sifat khianat, jenayah dalam ilmiah. Ahlul kitab Yahudi ni, di antara perangai dia yang teruknya adalah dia tahu banyak perkara. Sebab itulah golongan Yahudi, kita telah belajar, Allah marah kepada Yahudi tidak seperti mana Allah marah kepada orang sesat lain. Nasara Allah murka juga kepada mereka. Tapi Allah guna kalimah ad-dallin, mereka tu sesat. Tapi kepada Yahudi, Allah nak marah sungguh kepada mereka, Allah guna kalimah al-maghdubi alaihim. Mereka yang Allah murkai. Padahal Yahudi dengan Nasara sesat tu adrakatullah ya. Tapi marah sungguh kepada Yahudi kerana apa? Kerana kesesatan Yahudi tak sama dengan kesesatan Nasara. Nasara ni dia banyak sesat kerana dia salah faham. Dia salah faham. Yang dia berasa hak dia duk pegang tu betul. Sebab itulah apabila ada orang yang dapat buktikan bahawa apa yang mereka percaya, apa yang mereka pegang tu tak betul, mereka mudah tinggal. Ni perangai Nasara. Sebab tu tak pelik kalau kita dengar apabila berlakunya perdebatan di antara ulama Islam dengan padri ataupun ketua agama Nasara,
Lalu apabila Nasara tu kalah dalam debat, tak lama dengar-dengar masuk Islam lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab memang lagi tu sifat mereka. Sebab mereka sesat dalam mencari, dia panggil. Nasara ni dia nak beragama mengikut agama Tuhan. Tapi apa yang mereka telah disuarakan oleh tok nenek mereka, oleh ulama-ulama jahat mereka tu, maklumat yang salah. Jadi apabila mereka telah tahu bahawa mereka sebenarnya telah tertipu selama ni, mereka mudah je tinggal. Tidak seperti mana Yahudi. Yahudi ni memang pokok dia punya perangai, dia tahu dah kebenaran. Seperti mana kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang mereka tahu. Allah sebut dalam kitab di Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka memang tahu pun perihal Nabi kita. Kerana disebut dalam kitab mereka. Seperti mana mereka tahu dan mereka kenal anak mereka. Maknanya tahu sungguh. Tapi tak seikut. Lalu apabila didatangkan bukti dan dalil kepada mereka bertalu-talu, akhir sekali mereka tak ada arah sangat, mereka datangkan hujah palsu. Lagi batil. Alladzina qalu, mereka yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ahida ilaina, Allah Ta'ala telah berpesan kepada kami. Di mana pesanan ni mereka kata? Dalam kitab Taurat kami. Ada kata pesanan ni? Tak ada. Tak ada. Jadi mereka mengadakan dakwaan palsu ni, mereka kata ada dalam kitab kita ni, tak boleh ikut buat lemah. Dakwaan palsu yang diwujudkan oleh Yahudi, dan mereka telah melakukan pengkhianatan dalam ilmu. Ini dipanggil jenayah ilmiah. Jadi penyakit jenayah ilmiah ni adalah penyakit daripada Yahudiyah. Salah satu sifat Yahudi. Sebab itulah golongan ahlul batil nak menegakkan ataupun nak menolak kebenaran ni, mereka akan guna cara ni. Mereka tak akan lari daripada cara ni. Sebab 4 golongan sesat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, memang atas muka bumi ni, mana-mana kumpulan sesat pun dia akan ikut ni lah. Dia tak akan ikut daripada luar, daripada 4 ni. Sama ada dia akan ikut cara Yahudi, ataupun cara Nasara, ataupun cara musyrikin, ataupun cara munafikin. Isi perjanjian yang mereka kata, mereka dakwa Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian terhadap kami, alla nu'mina li rasulin, bahawa kami tidak patut beriman pun dengan mana-mana rasul, hatta ya'tiyana biqurbanin, sehinggalah rasul tadi boleh bawa datang kepada kami suatu bentuk mukjizat dengan didatangkan barang-barang ataupun benda-benda korban, lalu diletak tengah padang. Nah, dan setelah diletak tengah padang, tak kuluhunar, maka akan turunlah api daripada langit sambar benda tersebut, benda-benda korban tadi. Jadi kalaulah Rasul boleh buat lagi ni saja, kami akan ikut. Ini dia panggil perbuatan mereka menuntut mukjizat muktarahah daripada Nabi kita. Jadi kata dia, kalaulah Allah Ta'ala telah pesan kepada kami dalam kitab kami tidak boleh mengikuti mana-mana Rasul yang dia telah mari kepada kami. Dia kata sesungguhnya aku ni adalah utusan Tuhan, aku ni Rasul Allah, maka ikutlah aku. Kami tak boleh ikut mudah-mudah, kecuali dia boleh datangkan mukjizat kepada kami. Nah, maknanya dia boleh datangkan bukti kepada kami. Sebab mukjizat ni untuk nak mensabitkan kebenaran seorang Nabi. Mukjizat ni, mukjizat didatangkan bukan kerana nak mengikuti kehendak orang, tidak. Tapi Allah nak sabitkan bahawa Rasul yang diutus ni memang benar-benar Rasul. Salah satu caranya Allah zahirkan mukjizat kepada Nabi tersebut. Jadi dia kata kalaulah Rasul tersebut tak boleh datangkan bukti, tidak boleh datangkan bukti melalui mukjizat, boleh letak barang korban di tengah-tengah padang lalu api turun daripada langit, kalau tak boleh buat pasal ni, kami tak boleh ikut Rasul tu. Mereka merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kaedah nak jawab. Allah Ta'ala ajar kaedah kepada Nabi nak jawab. Bagaimana? Dalam ayat seterusnya, di antara kalimah kul dan juga kalimah qad ni, kita kena adakan satu jumlah muqaddarah dia panggil. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, muqaddarnya antum kadzibuna fi qaulikum, sebenarnya kamu berdusta
dalam ucapan-ucapan kamu tu. Kamu kata konon-kononnya Allah Ta'ala telah mengadakan perjanjian terhadap kamu, iaitu Allah telah suruh kamu jangan ikut mana-mana Rasul yang tidak boleh datangkan mukjizat seperti mana yang kamu sebut tadi. Sebenarnya kamu bohong. Kerana qad ja'akum rusulun, sesungguhnya pernah datang kepada kamu beberapa orang Rasul. Seperti mana Nabi Allah Zakaria, seperti mana Nabi Allah Yahya yang telah didatangkan kepada mereka. Min qabli, sebelum aku pun telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelum aku. Bahkan Nabi seterusnya didatangkan kepada mereka adalah Nabi Isa. Bersama dengan Rasul-Rasul tersebut bil bayinat, bawa bukti-bukti dan dalil-dalil yang cukup jelas. Di antaranya ada pada mereka mukjizat. Ada pada mereka bukti-bukti daripada Allah Ta'ala bahawa mereka adalah Rasul dan juga utusan Allah. Dan ada di antara mereka yang boleh bawa wabilladzi qultum, mukjizat yang kamu kata tu. Apa yang kamu kata tu? Maknanya kalaulah Nabi dan Rasul boleh bawa, boleh zahirkan kepada kamu, diletakkan benda-benda korban, amalan-amalan yang boleh, perkara-perkara yang boleh menghampirkan kepada Allah di tengah padang, lalu akan turunlah api daripada langit sambar benda tu pakai hilang gitu, ataupun pakai hangus. Kalau boleh buat lagi tu, ada juga telah datang kepada kamu sebelum ni. Falima qataltumuhum, tapi mengapa kau kamu bunuh mereka? Maknanya itu adalah semata-mata hujah palsu yang mereka guna, yang mana hujah tu sebenarnya kena lipat atas diri mereka sendiri. Sebab itulah hujah golongan ahlul batil ni, bila ditilik tengok akan terdapatlah hujah yang mereka guna, dia panggil hujah makan diri. Dia guna sebab ahlul batil ni tak lari daripada cara ni. Walaupun dia rasa dia hebat, dia rasa lebih bijak pun, dia akan guna cara-cara ni. Macam Yahudi. Yahudi memang licik dalam penipuan dia. Yahudi memang licik dalam penipuan dia. Lepas tu cara nak kesal kelicikan mereka ni, kita tak boleh lari daripada wahyu Tuhan. Sebab itulah cara-cara ni semua Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Bagaimana nak jawab hujah balas kepada mereka terhadap dakwaan palsu ataupun diayah yang mereka gunakan. Mereka gunakan pengkhianatan ilmu. Sebab itulah buku tulisan manusia ni kita tak boleh baca dan kita tak boleh tengok satu persatu. Ini kaedah yang agama ajar kepada kita. Dia tak boleh lari daripada garis panduan wahyu. Sebab kadang-kadang berlaku pengkhianatan dalam tulisan manusia. Sabitlah. Jadi pengkhianatan yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab ni dilakukan, diasaskan ataupun dimulai oleh golongan ahlul kitab ni, ditiru oleh ramai orang lain. Nak saja ada sifat batil dalam jiwa mereka, maka cara-cara kebatilan ni akan diguna pakai. Jadi kalau betul sungguhlah, kenapa kau kamu pernah bunuh Nabi-Nabi terdahulu? Sedangkan Nabi terdahulu yang pernah datang kepada kamu, ada di kalangan mereka yang boleh buat apa yang kamu dakwa tadi. Ada. Tapi kenapa kamu bunuh mereka? In kuntum sadiqin, jika sekiranya kamu benar-benar orang yang benar dalam ucapan, dalam dakwaan kamu, kenapakah kamu bunuh? Ini cara kaedah Allah Ta'ala ajar kepada kita, cara-cara nak berhujah dengan mereka. Kemudian Allah Ta'ala datangkan ayat berbentuk tasliah kepada Nabi. Kerana di antara usaha dan juga seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi ditentang oleh mereka. Yahudi yang merupakan ahlul kitab yang Nabi harapkan supaya mereka terima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sebab mereka ni banyak perkara dia mahu tahu. Ahlul kitab ni, Yahudi ni, banyak benda dia tahu kebenaran. Tapi oleh kerana sifat inat yang ada dalam jiwa mereka, degil yang ada dalam jiwa mereka, yang mereka pegang, yang mereka bela kedegilan tadi akan menutupi kebenaran. Jadi menyebabkan mereka mendustakan Nabi kita. Mereka tolak Nabi kita. Bahkan mereka mempersendakan Nabi kita. Jadi perbuatan daripada mereka ini sedikit sebanyak menimbulkan
kegelisahan dalam hati Nabi. Kadang Nabi nak kebaikan kepada mereka, tapi mereka balas dengan pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah datangkan ayat ini sebagai memujuk hati Nabi, sebagai tasliah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabuka, maka jika sekiranya mereka mendustakan kamu. Maka jika sekiranya mereka mendustakan kamu. Antara ka dengan faqad kudziba ni ada satu kalimah muqaddar untuk kefahaman kita. Fala tahzun. Jika sekiranya mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka kamu jangan bersedih. Daripada mana jumlah muqaddar yang disebut oleh mufassir? Daripada ayat selepas pada ni. Faqad kudziba rusulun min qablik. Sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul yang telah diutuskan sebelum kamu wahai Muhammad. Ni dia panggil kaedah al-balwa idza ammat khaffat. Bala ataupun musibah ni apabila kena kepada umum, ramai orang kena, dia akan ringan sikit. Nah, dia akan ringan sikit. Macam orang kena musim banjir. Kalaulah dalam sebutir kampung tu rumah dia seorang tergelar rai, rumah orang lain tak kena. Dia akan rasa, bapalah rumah saya seorang kena. Tubik kedai kopi dengan keadaan sedih, cerita kepada orang, royak kepada orang, rumah saya habis dah, tergelar, barang habis dah, bunuh. Lembu kambing ke apa habis dah, tak dapat diselamatkan. Sedih seorang dia tu. Nah, tapi kalau dia boleh tahu, bukan dia seorang kena, ramai lah orang kena, dia akan jadi ringan beban hati dia. Dia buang dalam kedai kopi, royak ke orang lagi tu lah. Habis dah barang hamba, rumah hamba terbakar. Habis leceh, tak meninggal barang. Orang lain kata rumah dia pun terbakar, rumah hamba bakar kat mana? Orang ni pula cerita, rumah kita pun kena ikut. Jadi bila tahu ramai orang kena tu kak, daripada sedih tak dia boleh suka dah. Ini kaedah. Jadi apabila dapat diketahui oleh Nabi, maknanya perbuatan dusta mereka terhadap Nabi, mereka mendustakan Nabi ni, maknanya bukan Nabi seorang yang kena. Nabi-Nabi dulu pula gitu juga. Maka akan mendatangkan ketenangan dalam hati Nabi. Oh, rupanya memang pesing para Nabi lah gitu. Didustakan oleh kaum masing-masing. Tu. Nabi-Nabi dan rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia didustakan tu. Masalahnya, mereka didustakan atas dasar kebenaran ke ataupun kepalsuan? Jawabnya, para Nabi didustakan atas dasar kepalsuan. Apa makna dasar kepalsuan? Mereka didustakan dengan tuduhan palsu. Sedangkan Nabi bawa kebenaran. Maknanya dari pihak Nabi itu Nabi benar. Tapi perbuatan dusta mereka tadi itu adalah palsu. Tapi hak palsu tu ramai orang tipu. Penuduh serta pendusta tadi yang melakukan perbuatan dusta kepada Nabi itu, dia guna hujah palsu. Tapi majoriti manusia tipu. Nak beritahu memang sifat kebatilan lah gitu. Sifat kebatilan ni, cara mudah kita nak kenal dia benda sorok dia panggil. Dia benda sorok. Oh, apa kita ni penyokong ramah. Penyokong ramah maknanya betul. Oh ya betul. Sebab tu Allah Ta'ala guna dalam Quran, ramah sikit ni bukan alamat kebenaran. Allah beri peringatan kepada Nabi, wa in tuti', jika sekiranya kamu wahai Muhammad mengikuti, mematuhi aktsara man fil ardi, kebanyakan orang. Kerana kamu nak dengar orang ni kata gini, hak ni ramah, oleh kerana ramah kata maka kamu ikut hak ramah tu. Yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sebab tu cari kebenaran, tak boleh tengok ramah ataupun sikit. Bukan kaedah dia lah gitu. Sebab golongan batin ni dia guna hujah-hujah palsu dia, hujah yang tak pakar berkali kira, tapi didengari oleh kebanyakan manusia. Didengari dan diikuti oleh kebanyakan. Dan mereka pun rasa hebat ni kerana apa? Kerana mereka rasa mereka ramah penyokong. Mereka rasa mereka ni di pihak je ramah. Oleh kerana majoriti puak-puak ni akan dengar kata-kata mereka. Dan memanglah pada zaman Nabi, kumpulan Nabi ni, rakan-rakan seperjuangan Nabi ni dikira pihak majoriti sikit.
Nak dibandingkan dengan penentang-penentang Nabi, mereka adalah kelompok majoriti. Dan perbuatan mereka tolak Nabi, mendustakan Nabi, lebih-lebih lagi daripada kenyataan ni keluar daripada orang yang ada kitab ni, akan dipegang oleh orang yang tak ada kitab. Orang yang biasa mengaji ni, kalau dia tubik perkataan dia, walaupun salah, akan diikuti oleh golongan-golongan jahil. Kenapa? Kerana telah dianggap oleh masyarakat, oleh orang ramai, yang ni ada kitab. Nah, okey, dia nak menipu, bukan yang mengaji kitab benar. Jadi musyrikin Arab Mekah dulu pun dia anggap Yahudi Ahlul Kitab ni, takkanlah Yahudi nak tipu. Bukan Yahudi ada kitab. Kok kita selama ni pun rujuk kepada Yahudi dah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu perkara ni kepada Nabi, dan suruh Nabi faham, dan seterusnya mendatangkan ketenangan. Ayat ni asalnya tasliyah untuk Nabi, dan juga tasliyah secara umumnya kepada seluruh mereka-mereka yang berjuang mengikuti cara Nabi. Jadi fa in kadzabuka, maka jika sekiranya mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, nah, maka jangan kamu sedihlah. Kamu tidak perlu sedih, kamu tidak perlu bimbang. Faqad kudziba rusulun min qablik. Sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu lagi wahai Muhammad. Mereka tu para rasul yang diutuskan sebelum kamu itu ja'u bil bayyinat. Tengok. Mereka telah datang kepada kaum masing-masing dengan membawa bukti dan dalil yang cukup jelas daripada Allah. Bahkan bersama dengan mereka az-zubur. Zubur ni maknanya kitab-kitab kecil. Seperti mana suhuf yang pernah diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan juga ada di kalangan mereka diberikan Al-Kitabil Munir. Kitab yang bersifat boleh menerangi. Apa makna kitab yang menerangi? Iaitu boleh menyingkap segala bentuk kegelapan. Sama ada dalam kepercayaan manusia ataupun dalam amal manusia. Mana rasul-rasul yang diutuskan kepada kaum ni bawa bukti belaka. Tapi tengoklah, perhatikanlah sejarah para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang perjuangan mereka berasaskan kepada fakta. Apa yang berlaku kepada mereka? Tengok Nabi Nuh 950 tahun ajak kaum dia. Hak ikut Nabi Nuh adalah minoriti, 60 orang 70 orang. Majoriti masa tu tak wakar Nabi Nuh. Begitulah pada zaman Nabi-Nabi seterusnya, yang mengikuti Nabi tetap kelompok minoriti. Tetap kelompok minoriti. Golongan yang sikit. Walaupun Nabi telah zahirkan kepada mereka bukti kebenaran, dia adalah seorang Nabi, dia adalah seorang Rasul, seterusnya mensabitkan bahawa segala ajaran yang dibawa oleh dia adalah daripada Allah, yang patut diterima oleh setiap lapisan manusia. Tapi manusia ni, kebanyakan manusia tolak dengan mudah-mudah saja. Dan hujah mereka guna untuk tolak dakwaan para rasul cukup rapuh sebenarnya. Walaupun cukup rapuh, walaupun cukup tidak boleh dikira sebagai fakta, tapi manusia ramai pegang hujah. Sebab apa? Sebab dalam tajuk agama, kebanyakan manusia mudah diperbodohkan dan bersedia diperbodohkan. Sebab tu dia scammer ni, penipu-penipu ni, di antara penipu yang paling bahaya sekali adalah penipu dalam agama. Pembohong dalam agama, dia paling bahaya. Sebab apa? Dia guna nama agama untuk nak tipu manusia, dan apabila guna nama agama saja, manusia akan mudah ditipu. Sebab tu kalau kira-kira dari sudut pendalilan, untuk mendatangkan bukti dan dalil, sebenarnya dalam perkara dunia, dalam perkara agama, kaedah yang sama diguna. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti dan dalil hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa. Golongan batil mendakwa sesuatu, tapi mereka tidak dapat kemukakan bukti. Tapi apabila ahlul haq beritahu dakwaan kamu ni tak betul, kerana tidak ada bukti, kaedah yang mereka guna, kalau begitu kamu marilah bukti. Dia adakan satu dakwaan, kemudian dia buat satu perakak untuk nak supaya hak mana canggah dia, demo tu kena kemukakan bukti. Kamulah buat mari bukti. Kalau betul saya ni tak betul. Tak ubah seperti mana dalam dakwaan. Mamak kata buat dakwaan, pergi buat report pada polis, ahli curi. Lalu ahli kena igah. Masuk oleh mahkamah berapa cara depan Tok Hakim. Hakim pun kata
Mamat, kamu telah dakwa Ali mencuri. Mamat kata, ya. Nah, lepas tu pula, kaedah dia bagaimana? Tok Hakim kata, kamu yang mengatakan yang mendakwa, sila kemukakan bukti. Kamu sila kemukakan bukti. Maka kalau Ali boleh kemukakan bukti terhadap dakwaan dia, bahawa memang kalau Mamat boleh kemukakan bukti, ya Ali memang curi, barulah sabit. Barulah sabit dakwaan tu. Baru sabit. Tapi kalaulah Mamat ni buat satu dakwaan, kata Ali curi. Apabila Tok Hakim minta kepada dia bukti, dia tak ada bukti. Dia kata, kalau nak minta bukti, kena minta dengan Ali. Maka dia curi. Sebenarnya, kalau ikut kaedah ni apa kita akan faham secara akal yang waras. Kita akan kata, Mamat ni tak segar, nak tuduh orang sangat. Mana nak mengadakan sangat dakwaan, tapi dia tak boleh kemukakan bukti. Tapi apabila orang menafikan dakwaan dia, contohnya, Ali kata, oh, tuduhan dia tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab apa? Sebab tak ada bukti. Tak percaya tanya dia, ada ke tak bukti? Lalu Tok Hakim desak dia, kemukakan bukti yang bahawanya Ali memang curi barang kamu. Dia kata, tak boleh, kena tanya dia lah. Dia curi. Kalau kes lagi ni berlakulah dalam urusan mahkamah, Tok Hakim pun menimpal. Tapi kadang-kadang kaedah begini diguna pakai dalam perkara agama. Mengadakan satu dakwaan cukup mudah. Tapi apabila diingkari ataupun ditolak, tak boleh perkara ni sebab tidak ada dalil, tidak ada fakta, tidak ada asas dan tidak ada dasarnya dalam agama. Dia kata kalau begitu kamulah, orang yang ingkar tadi kamulah sila kemukakan bukti. Ini kaedah pendalilan terbalik dia panggil. Dan kaedah inilah sebenarnya telah diguna pakai oleh golongan ahlul batil yang Allah sebut dalam kitab Al-Quran. Sebagai pedoman kepada kita. Sebab itulah umat manusia ni sebenarnya Allah turunkan kitab untuk mencerdikkan mereka dan juga mewaraskan akal mereka. Sebab itu manusia kalau tidak berpegang kepada kitab Allah, tidak berpegang kepada wahyu Allah, akal mereka tidak lagi akan menjadi waras dan juga mereka selama-lamanya tidak akan jadi manusia yang cerdik. Apa makna tidak cerdik? Mereka akan mudah diperbodohkan oleh manusia yang ada kepentingan tertentu. Nah, terutamanya mereka akan jadi mangsa yang cukup mudah kepada golongan-golongan yang dalam hati itu ada penyakit. Seperti mana golongan ulama ahlul kitab. Ahlul kitab ni mereka di antara contoh ulama su, ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Sebab mereka tahu kebenaran, mereka tutup kebenaran, mereka beritahu sebaliknya. Itu kaedah dan juga cara yang mereka gunakan. Tapi cara mereka diguna pakai dan diterima oleh orang lain. Ayat 184 ni pula, ini ayat berkaitan dengan jihad. Kita akan dengar dalam Quran ni Allah Ta'ala seli-seli di antara ayat infak, ayat jihad. Hak sebelum ni kita dengar ayat yang ada hubung kait dengan infak. Ada masalah dalam infak. Ini pula ayat jihad. Ayat jihad. Sebab jihad dengan infak dia ada hubung kait yang sangat rapat. Jihad bertujuan untuk nak melancarkan perjuangan jihad. Infak, amalan infak. Sebab tu infak dituntut daripada hamba Allah supaya melaksanakan amalan infak untuk membantu mempermudahkan amalan jihad dilaksanakan. Tapi kadang-kadang apabila seruan jihad dilaungkan, maka akan adalah kenyataan-kenyataan yang akan melemahkan orang yang ada semangat untuk nak berjuang. Allah ajar kaedah. Allah ajar satu kaedah. Kaedah ni apabila dia pegang, marilah diayah lagu mana, marilah rasukan lagu mana, was-was kau bisikan lagu mana sekalipun, orang tu dia tetap akan teguh dengan keputusannya. Antaranya, ini cara Allah ajar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa manusia, dha'iqatul maut pasti akan merasai mati. Sama ada kamu keluar berjihad ke, kamu tak berjihad ke, mati tetap akan berlaku kepada kamu. Oleh kerana itu kamu buat pilihan. Kamu nak mati cara biasa ke, ataupun kamu nak mati atas jalan jihad memperjuangkan agama Allah. Jadi perkara ni apabila didengari oleh mujahid, seorang pejuang agama, hati dia tu dia akan teguh. Apabila ada desakan-desakan, bisikan-bisikan, pergi perang ni, pergi berjuang ni, mati ni.
Kamu akan mati ni, dah mati ke? Lepas tu siapa nak jaga anak isteri kamu ke apa tu? Maka perkara yang paling asas, setiap orang kena ingat, dia pergi berjual. Kalau tak pergi berjual, kalau dia sampai masa mati, mati macam dia. Duk cokoh bila-bila minum air kedai kopi pun boleh mati. Nah, duk alam medan perang pun boleh mati. Ada orang tu masuk medan tak mati. Duk rumah mati. Nah, pijaan dia hanya berjual. Tapi tak mati alam medan perang. Mati mana? Mati atas katil rumah. Seperti mana sahabat Nabi, Khalid Al-Walid. Dia ni jak muda lagi, terlibat dengan perang. Perang. Sehingga tubuh dia tu tak ada satu kulit hak comel. Nak tengok dalam jarak saici ni, hak kulit comel pun kita. Nah, kita kalau ada kulit-kulit bekas parut ke apa tu, hak tu kena ikut dan kena rolok ke koyak derian. Kena sebab benda tu, sebab benda ni, sebab kemalangan. Maknanya bukanlah kata benda tu betul-betul kerana ada hubung kait dengan agama. Nah, tapi nak ayat kulit Khalid Al-Walid ni, tubuh dia cala-bala. Semua kerana perang. Tapi oleh kerana, seperti mana disebut dalam ayat ni, setiap jiwa manusia pasti akan merasai mati. Tak mati dalam medan perang, mati rumah. Tak mati rumah, mati tengah jalan. Tak mati tengah jalan, mati tengah laut. Kok mana pun manusia akan merasai mati. Jadi jangan kamu takut. Sebab kadang-kadang musuh kamu, iaitu Iblis, guna kematian ni untuk melemahkan semangat kamu dalam perjuangan kamu. Maka oleh kerana tu, wahai para mujahid, jangan sekali-kali kamu lemah dalam perjuangan kerana bisikan daripada musuh kamu yang beritahu ataupun yang menguasai kamu tetap mati. Jadi setiap jiwa manusia ni pasti akan merasai mati. Jadi maksud daripada ayat ni yang ada hubung kait dengan jihadnya, kamu kena buat keputusan dengan tepat. Nak mati dengan keadaan mulia dalam memperjuangkan agama ke, ataupun kamu nak mati yang tidak ada kelebihan, mati biasa. Kerana maksud kehidupan adalah nak balasan di alam seterusnya. Dalam kehidupan dunia ni, dunia adalah merupakan tempat ujian. Merupakan tempat ujian. Kematian itu sebenarnya adalah merupakan sebagai garis panduan, kamu lepas di alam ujian, kamu akan pergi kepada alam balasan. Kematian. Jadi apabila manusia faham perkara ni sebenarnya, jiwa dia tidak akan mudah terkesan. Tidak akan mudah terkesan dengan bisikan-bisikan daripada iblis. Sebab itulah Quran ni kena sentiasa baca semua. Kalau kita pernah tahu satu ketika dahulu, lama-kelamaan kita tak ingat, kita akan lupa. Seperti mana berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia naik berkhutbah atas mimbar Masjid Nabawi. Dia kata, hari ni siapa-siapa yang kata Muhammad telah mati, aku akan kerak kepala dia. Sayyidina Umar marahnya. Tak ada orang siapa berani canggah dia. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu baca ayat kepada dia, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata. Apabila dibaca ayat ni kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baru Sayyidina Umar kata, aku baru teringat ada ayat ni dalam Quran. Baru dia cek klik. Nah, tu keadaan orang yang duk baca semua Quran tu. Tapi ada juga kadang-kadang keadaan dia tak ingat boleh. Lepas tu kalau kita ni hok baca jaga-jaga, kau berat. Nah, itu pun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerana dia bersifat waqaf, terhenti kepada bukti dan dalil daripada kitab Allah dan juga daripada wahyu Allah, ya, yang merupakan wahyu ghairu matlub sabda Nabi. Maka apabila dibacakan saja wahyu ni, dia boleh tarik serta merta pandangan dia tadi. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita tak baca, lagi bahaya. Sebab itulah Quran ni kena sentiasa baca. Baca semua dan juga ditadabbur makna dia. Akan mendatangkan peringatan kepada kita, kehidupan dunia adalah merupakan darul imtihan wal ibtila, tempat ujian dan juga cobaan daripada Allah. Manakala negeri akhirat adalah merupakan darul jaza, tempat balasan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kamu semua akan dibalas. Allah guna kalimah tuwaffawna nak beritahu balasan yang sempurna. Bukan balas biasa-biasa, tidak. Innama tuwaffawna, sesungguhnya setiap jiwa manusia tadi akan dibalas dengan sempurna. Kamu semua akan dibalas ujurakum.
akan dibalas dengan sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Huraya kepada makna tuwaffauna, faman zuhziha, maka siapa-siapa yang dijauhkan pada hari kiamat nanti, aninna, dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka faqad faz, sesungguhnya orang itulah yang telah benar-benar berjaya. Selagi mana tak siapa mereka ni, tak berjaya lagi. Sebab itulah segala nasihat-nasihat dan juga titahan-titahan daripada Allah yang terkandung dalam kitab Allah Al-Quran, nak bawa kepada ni, nak bawa kepada menjauhkan manusia daripada neraka dia dan nak mendekatkan manusia kepada syurga dia. Tu. Dengan kata lain, dikatakan berjaya setelah keputusan dibuat. Setelah keputusan dibuat. Pelajar ni, kalau contohnya masa sebelum periksa, masa belajar berapa, nampak hebatlah dia. Orang akan kata, oh hebat ni. Masuk dalam periksa dulu. Dalam periksa pun tak boleh buat keputusan lagi. Masuk dalam periksa pun dia tubik berjalan dengan bangganya, dengan senyumnya, orang lain pakat sengkal dia, tengok dia, oh hebat dia ni, berjaya. Tak boleh buat keputusan lagi. Keputusan bila? Apabila tubik result. Apabila keputusan tu diserahkan, beritahu dia tu berjaya, baru dia lulus markah dia, baru dia katakan berjaya. Selagi mana keputusan daripada tidak dikeluarkan keputusan rasmi, kita tak boleh mudah-mudah nak kata berjaya kat orang ni. Nah, hanya dalam bentuk sangkaan semata-mata. Bila keputusan dibuat, di akhirat nanti, alamat keputusannya seorang itu dijauhkan daripada neraka, dimasuk dalam syurga. Cerak tu berjaya. Tu. Wa mal hayatud dunya, dan Allah Taala beri peringatan pula. Dalam peringatan ini ada targhib kepada infak. Allah beri peringatannya adalah nak wayak kepada manusia, kehidupan dunia ni adalah satu kehidupan yang berbentuk tipu daya. Sentiasa menipu manusia. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni, Allah beritahu suatu perkara yang sentiasa memperdayakan manusia. Di antaranya dengan sebab tipu daya inilah yang menyebabkan kamu jadi kedekut untuk nak infakkan harta kamu. Kalau kamu fikir apabila kamu infakkan harta kamu, maka kamu akan susah dalam kehidupan kamu. Sebenarnya, sifat kedekut yang ada pada manusia dapat menginfakkan harta dia ni berasaskan kerana cinta kepada dunia. Sayang kepada dunia. Sayang kepada dunia. Dunia yang dia miliki. Sebab dia akan rasa apabila dia infak akan berlaku kekurangan. Sedangkan kekurangan adalah harta manusia adalah merupakan suatu ujian dan cobaan nak tengok manusia ni lulus atau tidak lulus. Itu yang sebenarnya. Tapi dunia, kehidupan dunia tu, kalaulah manusia tu ada dalam hati dia hubbud dunia, cinta kepada dunia lebih, maka dia akan terhalang daripada melaksanakan amalan infak. Dia akan payah. Di masa yang sama, apabila perkara ni didengari oleh hamba Allah yang mencari kebenaran, dia akan mudah menginfakkan harta dia. Dia akan mudah menginfakkan harta dia. Kenapa? Kerana dia sedar kehidupan dunia sekarang ni adalah merupakan suatu kehidupan tipu daya. Antaranya adalah berusaha kehidupan dunia ni. Dunia sendiri akan menyebabkan manusia tadi jadi kedekut, jadi bakhil untuk menginfakkan harta. Jadi apabila dia sedar perkara ni, dia akan lakukan perkara sebaliknya, iaitu dia akan jadi manusia yang mudah untuk menginfakkan harta.